Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO membuat ketetapan bahawa memorandum persefahaman MOU antara Kerajaan Persekutuan dan Pembangkang yang berakhir 31 Julai depan tidak akan diteruskan lagi. Dan sudah pasti isu ini mendapat perhatian di mana ia sedikit sebanyak akan memberi impak kepada iklim politik negara terutamanya menuju ke pilihan raya umum ke-15 atau PRU 15 nanti. Dan sehingga tarikh itu, kita mahu tahu jika MOU ini tidak akan disambung, apakah janji-janji untuk transformasi pentadbiran negara turut akan terbengkalai. Sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut Julfitri Johar, Fellow Kanan Institut Reformasi Politik dan Demokrasi atau Reform. Terima kasih sudi bersama saya dalam Buletin Awani jam ini. Bagaimana reaksi pertama apabila MKT UMNO mengumumkan MOU tidak akan diteruskan? Ada keperluan atau tidak untuk sambungkan MOU ini? Ya, terima kasih Naila, rakan-rakan penonton sekalian. Kita harus melihat semangat kepada memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik ini adalah di antara Kerajaan Persekutuan dan Pakatan Harapan mengambil semangat dan ataupun titah nasihat yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan satu kestabilan politik bagi membela kepentingan rakyat dan menangani wabak COVID-19. Namun itu adalah hak kepada Parti UMNO untuk membuat keputusan dan harus juga diambil kira dan dibawa dalam perbincangan yang saya yakin diwakili oleh Datuk Seri Ismail Sabri untuk membincangkan lebih lanjut tentang memorandum ini dengan pihak Pakatan Harapan yang membuat perjanjian ataupun yang menandatangani memorandum persefahaman itu. Namun harus dilihat juga itu salah satu faktor. Dan faktor terbesar yang bagi pandangan reform adalah kita melihat sejauh mana memorandum kerajaan ini yang di antara kerajaan dengan Pakatan Harapan ini mengandungi beberapa elemen berkaitan dengan ekonomi, imunisasi, menangani wabak COVID dan yang juga antara yang terpenting adalah dari sudut pembaharuan transformasi pentadbiran kerajaan yang harus dilihat sejauh mana berapa peratus yang telah dicapai berdasarkan memorandum yang telah ditandatangani. Saya ambil contoh sebagai contoh soal pembaharuan parlimen yang juga menjadi satu fokus utama dalam MOU ini. Sejauh mana kita lihat antara elemen-elemen pembaharuan parlimen seperti memastikan ketua pembangkang diberikan hak dan kemudahan yang sewajarnya, adakah sudah dipenuhi status ini secara lebih detail sebagai contoh, adakah ketua pembangkang telah diberikan 7 pegawai yang dibayarkan gajinya sebagaimana keistimewaan ini diperolehi oleh pejabat menteri yang mempunyai institusi politik, SUSK, institusi spirit dan sebagainya. Adakah kontrak mereka telah dimuktamadkan? Kemudian sebagai contoh yang lain, Naila, adalah peruntukan dan penyaluran peruntukan kepada ahli-ahli parlimen sama ada di pihak pembangkang dan kerajaan. Adakah telah diberikan, disalurkan sepenuhnya 3.5 juta ataupun 3.8 juta? Itu antara perkara yang perlu diambil pertimbangan. Tidak dinafikan diperlukan analisis lebih mendalam untuk menilai sama ada matlamat-matlamat MOU ini benar-benar dipenuhi atau tidak, tetapi pada masa yang sama kita lihat beberapa langkah progresif yang kecil telah pun dicapai dengan MOU ini ataupun mungkin langkah-langkah awal. Jadi adakah transformasi ini akan turut terhenti apabila MOU ini tidak diteruskan? Ya, kita mengharapkan MOU ini adalah bukan sekadar MOU ataupun apa yang telah terkandung dalam memorandum persefahaman ini bukan hanya terhad kepada perjanjian di antara kerajaan dan juga pihak Pakatan Harapan pada ketika ini. Seharusnya semangat transformasi ataupun reformasi ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan rakyat yang melibatkan kedua-dua pihak, sama ada pihak kerajaan ataupun pembangkang selepas ini, kita pun tidak pasti siapa yang akan jadi kerajaan, siapa yang akan jadi pembangkang. Namun semangat ataupun isi kandungan memorandum ini sangat baik dan harus diteruskan kerana ia mencakupi soal ekonomi yang menjadi persoalan utama rakyat, soal pekerjaan dalam kalangan generasi muda, kemudian soal imunisasi. Kita lihat alhamdulillah soal vaksinisasi hampir mencapai peratusan yang sangat membanggakan walaupun ada pihak-pihak yang menolak. Dan yang paling penting juga kita harus menyemak secara detail tentang kandungan-kandungan ini yang mana kemungkinan yang tidak dapat disempurnakan sekiranya kedua-dua pihak tidak mencapai kata sepakat untuk meneruskan. Seharusnya kandungan-kandungan yang terkandung dalam MOU ini yang sangat baik untuk rakyat dan negara harus diteruskan, terutamanya
yang perlu disegerakan adalah seperti yang kita maklum adalah RUU berkenaan dengan lompat parti yang sangat merisaukan rakyat. Kalau tidak dilaksanakan sebelum pilihan raya, maka defisit kepercayaan kepada pilihan raya dan demokrasi akan terus menyusut dalam kalangan generasi muda dan rakyat Malaysia. Isi kandungan MOU itu yang perlu diteruskan. Sama ada MOU itu masih diteruskan atau tidak, itu persoalan yang berbeza. Tetapi apa mungkin cara-cara, mekanisme atau bentuk kerjasama atau bentuk institusi yang lain yang boleh digunakan, mungkin ada saluran yang berbeza untuk teruskan isi kandungan langkah-langkah progresif dalam MOU ini? Ya, saya melihat di sinilah peranan masyarakat sivil untuk menjadi semak dan imbang untuk memastikan bahawa segala isi-isi kandungan yang terdapat dalam memorandum yang sangat baik untuk rakyat dan negara diteruskan. Kerana kita melihat ini juga lain daripada itu keiltizaman politik yang perlu ada kepada kedua-dua pihak, sama ada kerajaan dan juga pihak pembangkang, bukan sekadar untuk untuk melepaskan tengkuk ataupun sekadar untuk memastikan pentadbiran stabil, tapi ia harus diambil semangatnya supaya ia tidak hanya untuk ketika ini saja. Kerana isi kandungan ini adalah untuk baik untuk masa depan negara. Sebab itu semangat demi kebaikan negara, demi kebaikan rakyat itu harus diteruskan oleh pihak kerajaan maupun pembangkang kerana ia baik untuk rakyat. Jadi mekanismenya adalah antara yang kita boleh cadangkan adalah peranan institusi masyarakat sivil untuk menjadi check and balance. Kemudian keiltizaman politik. Dan yang paling penting yang kita nak syorkan adalah daripada memorandum ini dikeluarkan report card sejauh mana pencapaian ini telah dicapai dan apa komitmen sekiranya MOU ini tidak diteruskan, dan dibuat satu keiltizaman politik yang baru untuk diteruskan selepas pilihan raya diadakan. Jufitri, secara ringkas melihat kepada pencapaian MOU itu satu persoalan, tetapi pada masa yang sama bagaimana pula persepsi rakyat terhadap pencapaian MOU ini? Adakah rakyat menilai MOU ini secara sudut pandangan yang positif atau negatif atau bagaimana? Saya lihat rakyat terbahagi kepada beberapa fokus kerana ada rakyat yang hanya ingin melihat ekonomi pulih. Jadi sebahagian rakyat hanya menilai dari segi usaha kerajaan untuk memulihkan ekonomi. Ada sekelompok rakyat lagi melihat bahawa pembaharuan parlimen sebagai contoh penting. Jadi di kalangan rakyat melihat daripada pelbagai sudut dan mereka melihat isi kandungan ini harus dijalankan dahulu sebelum pilihan raya akan datang diadakan. Dan seperti yang saya tegaskan tadi, rakyat ingin melihat report card sejauh mana MOU isi-isi kandungan ini telah mencapai dan barulah boleh dibuat keputusan sama ada sesuai atau tidak sesuai untuk diadakan pilihan raya.